هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini 19 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita dah sangat hampir dengan Ramadan Al-Mubarak. Tak sampai 2 minggu lagi insya-Allah. Allahumma sallim lana Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Semoga Allah SWT memberikan kita keselamatan, kesihatan, afiah, dapat lagi bertemu Ramadan tahun ni. Dan semoga Allah SWT menerima segala amalan kita insya-Allah. Hadirin tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi yang penuh dengan keberkahan ni, saya nak berkongsi dengan tuan-puan beberapa kisah hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beberapa orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, yang mana asalnya kesemua mereka ataupun secara umumnya mereka tidak menginginkan Islam pada awalnya. Tetapi disebabkan hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. May yahdihillahu fala mudilla lah. Barang siapa yang Allah Taala kehendaki hidayah baginya, maka tak ada siapa yang boleh menyesatkannya. Ada beberapa kisah hadirin tuan-puan insya-Allah pada pagi ni. Kisah yang pertama, kisah Islamnya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thumamah bin Uthal radhiyallahu taala anhu. Thumamah bin Uthal radhiyallahu taala anhu. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang agak panjang tuan-tuan puan-puan. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل النجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فتريك حتى كان الغد ثم قال ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك فقال أطلق ثمامة فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من ديني أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبوت قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan menuju Najd. Lalu mereka menangkap seorang daripada Bani Hanifah yang bernama Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu, yang merupakan pemimpin Bani Hanifah. Bani Hanifah ni hadirin tuan-tuan merupakan pembekal utama gandum kepada masyarakat Arab Quraisy ketika itu. Pembekal utama gandum hadirin. Kemudian mereka mengikatnya pada salah satu tiang Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya dan bersabda kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah? Ataupun bagaimana keadaan kamu wahai Thumamah?" Maka beliau menjawab, "Wahai Muhammad, aku memiliki apa yang lebih baik. Jika kamu membunuh saya, maka sesungguhnya engkau telah membunuh salah seorang pejuang. Jika engkau melepaskan saya,
maka ketahuilah saya ni orang yang sangat berterima kasih. Dan jika engkau menginginkan harta, kamu sebut sahaja berapa, kamu akan diberikan. Lalu Rasulullah SAW meninggalkannya, tuan-tuan perempuan, sehinggalah keesokan harinya Nabi SAW bertanya soalan yang sama. Maka jawapan yang sama diberikan oleh Thumamah. Nabi SAW meninggalkannya. Lalu pada hari yang ketiga, ba'dal ghad, Nabi SAW bertanya lagi soalan yang sama. Ma'indaka ya Thumamah, ataupun bagaimana keadaan kamu wahai Thumamah, ataupun apa yang engkau miliki wahai Thumamah. Jawapan yang sama, hadirin tuan-tuan puan-puan. 3 hari berturut-turut Nabi SAW bertanya soalan yang sama, dijawab dengan soalan yang sama. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk melepaskan Thumamah. Lalu Thumamah dilepaskan. Kemudian berdekatan Masjid Nabawi ketika itu, ada di bawah pohon. Kemudian Thumamah pun mandi dekat situ, tuan-puan. Lalu beliau kembali ke dalam masjid, mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Thumamah mengungkapkan beberapa ucapan. Yang pertama, kata Thumamah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, dahulu tidak ada wajah di atas muka bumi yang lebih aku benci melainkan wajah engkau. Kini sesungguhnya wajah engkau yang paling aku cintai. Kemudian kata Thumamah lagi, hadirin tuan-puan, dahulu tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agama engkau. Sesungguhnya kini agama Islam ataupun agama engkau adalah agama yang paling aku cintai. Kemudian kata beliau lagi, hadirin tuan-puan rahmati Allah, dahulu tidak ada negeri yang paling aku benci melainkan tempat kamu tinggal ni, ataupun semasa itu Madinatul Munawwarah. Ketika ini sesungguhnya Madinah ini adalah negeri yang aku paling cintai. Kemudian hadirin dirahmati Allah, kata Thumamah lagi, sesungguhnya utusanmu telah menangkap saya dan saya asalnya keluar tu hendak melaksanakan umrah. Lalu bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya khabar gembira dan memerintahkannya untuk menyelesaikan ataupun melaksanakan umrah. Tetapi pastinya hadirin tuan-puan, umrah yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengajarkannya, lalu beliau mengamalkannya seperti apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana beliau sampai dekat Mekah, hadirin tuan-puan, maka ada yang berkata kepada beliau, apakah engkau telah murtad? Maka beliau menjawab, tidak, tetapi aku telah masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah, tidaklah kalian akan mendapatkan sebutir gandum daripada Yamamah melainkan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam versi cerita yang lain tuan-puan yang lebih terperinci sedikit berkaitan dengan kisah Thumamah ni. Thumamah ni, hadirin tuan-puan, merupakan di antara orang yang memusuhi Islam. Bahkan dia menzahirkan permusuhannya dengan Islam. Sehingga diriwayatkan beliau banyak membunuh ramai di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga diriwayatkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengiklankan bahawasanya darah Thumamah ni, hadirin tuan-puan, halal dibunuh. Sebab merupakan di antara memang musuh Islam. Kemudian bila mana beliau ditawan, tatkala diikat dekat tiang Masjidun Nabawi, ketika mana Nabi SAW menemuinya, tuan-tuan puan-puan, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang lain, atadruna man hadha? Adakah kalian mengetahui siapa yang kalian tawan ni? Maka umumnya para sahabat tak mengetahui, tuan-puan. Maka Nabi SAW mengkhabarkan, ini Thumamah, pemuka Bani Hanifah, di antara pemimpin Bani Hanifah yang umumnya, hadirin, membekalkan gandum untuk Arab musyrikin Mekah ketika itu, ataupun khasnya penduduk Mekah. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW tanya persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi. Daripada kisah itu, apa yang kita boleh ambil ibrah? Jika kita berada di tempat Nabi SAW, agak-agak apa yang berlaku kepada Thumamah, hadirin tuan-puan? Mungkin kita akan bunuh.
Ini di antara musuh yang telah membunuh ramai di kalangan sahabat-sahabat kita. Mungkin itu kita tuan-tuan perempuan kan. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW dakwahkan dia tuan-tuan perempuan. Betapa hati Nabi SAW itu sangat istimewa sehingga mana Nabi SAW sangat menginginkan hidayah ke atas diri setiap manusia. Nabi dakwah dia tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Akhirnya setelah 3 hari berlalu, Nabi SAW tanya keadaan dia. Jawapan yang sama dalam keadaan angkuh. Ialah pemimpin ketua hadirin. Jika kamu bunuh saya seorang pejuang. Lebih kurang kan. Jika kamu lepaskan saya ni orang yang sangat berterima kasih. Dan jika kamu ingin harta, kamu bagi tahu saja berapa. Kamu akan diberikan. Hari kedua, hari ketiga tuan-tuan perempuan. Lalu dilepaskan Thumamah. Dan dijelaskan oleh para ulama. Hidayah ni tuan-puan rahmati Allah diberikan kepada Thumamah dalam bentuk kemudahan dia melihat sendiri dengan mata kepala dia tuan-tuan perempuan apa yang berlaku di dalam Masjidun Nabawi. Bagaimana penyampaian ataupun tazkirah yang disampaikan oleh Nabi SAW, beliau dengar bagaimana akhlak Nabi dan bersama dengan para sahabat, apa yang hidup di dalam ataupun kita sebutkan apa amalan-amalan yang hidup di dalam Masjid Nabawi ketika itu. Sehingga mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan dia tertarik dengan Islam. Dan akhirnya beliau memeluk Islam. Dan hadirin yang dirahmati Allah, Thumamah cerita, dia keluar tu tuan-puan sebelum ditawan. Asalnya dia keluar daripada Yamamah untuk melaksanakan umrah. Pastinya ketika itu umrah yang dia nak laksanakan, umrah yang tak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kalau tuan-tuan perempuan baca sirah berkaitan dengan Mekah sebelum kehadiran ataupun dakwah Nabi SAW disebarkan, musyrikin Mekah pun tuan-puan, mereka pun umrah. Tapi umrah yang bercampur aduk kebenaran dan kebatilan. Diriwayatkan mereka umrah, tawaf dalam keadaan tak berpakaian tuan-tuan. Bercampur aduk di antara kebenaran dan kebatilan. Maka ditanya kepada Nabi SAW setelah dia memeluk Islam, asalnya ya Rasulullah, saya keluar ni nak umrah. Lalu saya kena tawan. So setelah ni adakah saya nak teruskan umrah ataupun saya balik? Jadi dia ketika itu tuan-puan meminta pandangan Nabi SAW. Maka Nabi SAW ajarkan dia umrah yang sesuai petunjuk Nabi. Dia laksanakan umrah. Bahkan ketika mana beliau menuju ke Mekah hadirin untuk melaksanakan umrah, beliau mengucapkan lafaz talbiyah. Dan diriwayatkan sahabat Nabi SAW yang pertama sekali mengucapkan talbiyah secara terbuka adalah Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Tuan-puan, ucapan lafaz talbiyah ni mengandungi ucapan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ucapan itu pastinya menyelisihi apa yang diucapkan oleh orang musyrikin Mekah ataupun orang kafir yang ketika itu sedang menuju ke Mekah untuk berumrah. Maka diriwayatkan tak kala mendengar ucapan talbiyah itu tuan-tuan puan-puan, maka mereka mengetahui itu di antara ucapan bagi sesiapa yang telah memeluk Islam. Sebab ucapan itu sendiri mengandungi tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah itu sendiri menafikan berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya tuan-tuan puan-puan, ada di antara mereka nak belasah Thumamah. Maka di antara yang hadir ketika itu melihat Thumamah dan mereka bertanya kepada yang lain yang nak belasah ni, kamu kenal tak siapa ni? Oh kan? Ini Thumamah, pemimpin Bani Hanifah yang membekalkan kepada kita gandum. Kamu nak belasah? Lebih kurang macam itulah hadirin. Maka tak dibelasah tuan-tuan. Beliau laksanakan umrah sesuai petunjuk Nabi SAW dengan sempurna. Lalu sebelum beliau kembali ke Yamamah tuan-tuan puan-puan, beliau sampaikan kepada penduduk musyrikin Mekah ketika itu, demi Allah, setelah ini tidak akan sampai walau sebutir gandum kepada kamu melainkan dengan izin Rasul SAW. Dan benar tuan-puan, dia balik setelah itu tak ada sampai gandum kepada masyarakat Arab Quraisy ketika itu. Lalu dengan sikap yang kita katakan kurang malunya tuan-puan, orang Arab musyrikin Mekah memohon kepada Nabi SAW agar memerintahkan Thumamah untuk menghantar semula gandum. Hadirin, keadaan yang kedua
yang menunjukkan betapa hati Nabi SAW ni sangat istimewa. Jika kita di tempat Nabi tuan-tuan ketika itu, agak-agak apa tindakan kita? Ni orang musyrikin Mekah ni tuan-tuan, yang telah melakukan kezaliman ke atas kita, yang telah pernah memboikot kita berbulan-bulan semasa sebelum peristiwa hijrah, sehingga diriwayatkan ada di antara sahabat Nabi tuan-tuan rahmati Allah semasa waktu pemboikotan kepada Nabi SAW dan para sahabat Nabi yang memeluk Islam, tidak dibenarkan berjual beli dengan mereka tuan-tuan, sehingga makanan pun tak ada. Satu malam tuan-tuan keluar dalam keadaan gelap gelita, sahabat Nabi yang mulia ni, maafkan saya tak ingat nama sahabat ni, dia pijak sesuatu yang basah tuan-tuan, dia ambil, dia makan. Dan ketika itu dia kata, demi Allah aku pun tak tahu apa aku makan ketika itu. Allahu Akbar. Nak ceritanya mujahadahnya Nabi dan para sahabat ketika peristiwa pemboikotan kepada mereka. Kalau kita berada di tempat Nabi hadirin tuan-tuan, agak-agak apa keadaan kita? Kita akan biarkan. Pedulilah mereka ni. Jangan hantar gandum. Mereka musuh kita kan umumnya. Tapi Nabi SAW tidak demikian tuan-tuan. Nabi SAW sangat menginginkan hidayah ke atas setiap daripada manusia. Walaupun ia kehendak Allah tidak demikian. Cuma hati Nabi itu memang sangat menginginkan hidayah ke atas setiap daripada manusia. Nabi SAW punya keinginan tuan-tuan bagaimana setiap manusia itu selamat daripada neraka Allah Azza wa Jal. Sifat Nabi yang sangat mulia. Akhirnya Nabi perintahkan Thumamah untuk hantar semula gandum. Lalu beliau pun hantar semula sebab diizinkan oleh Nabi SAW. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Macam yang kita sebutkan tadi kan, bagaimana suasana agama, suasana amal agama yang hidup di Masjid Nabawi, sehingga mana menarik perhatian ataupun menarik keinginan mereka yang asalnya memusuhi Islam, Allah mudahkan mendapat hidayah. Tuan-tuan perhatikan apa yang diucapkan oleh Thumamah setelah beliau memeluk Islam. Ya Rasulullah, sebelum saya memeluk Islam, sesungguhnya wajah engkau lah yang paling aku benci. Tetapi ketika ini wajah engkau lah yang paling aku cintai. Berubah hadirin tuan-tuan. Hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Asbab apa tuan-tuan? Amal agama, akhlak yang mulia, yang berlaku ataupun yang dilihat secara berdepan di dalam Masjidun Nabawi. Dan itu di antara bentuk tarbiyah yang Nabi SAW berikan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sangat bernilai hidayah ni tuan-tuan kan? Terutamanya bagi mereka yang asalnya mungkin kita katakan jauh daripada hidayah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah, maka hidayah yang diterima itu akan sangat dihargai. Dalam keadaan kita mentaati perintah Allah ni tuan-tuan, alhamdulillah. Ada di antara kita Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan semenjak awal lagi, bahkan semenjak daripada baligh lagi, alhamdulillah, mak ayah memahami agama, suasana agama. Lalu Allah mudahkan daripada awal lagi tuan-tuan memang dah terbiasa dengan suasana agama, amal agama. Ada keadaan yang lain tuan-tuan yang memang asalnya memang jauh daripada agama. Bahkan mungkin macam-macam keadaan, macam-macam peribadi sebelum mendapat hidayah. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah, Allah Taala ubah keadaan. Tuan-tuan bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti mana yang kita ketahui tuan-tuan, sebelum beliau diberikan hidayah oleh Allah, sebelum memeluk Islam, di antara orang yang ingin bunuh Nabi SAW, punyalah benci dekat Nabi SAW sehingga nak bunuh tuan-tuan puan-puan. Tetapi bila Allah berikan hidayah, bahkan diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, walaupun ada di antara para ulama menyatakan hadis itu hadis yang dhaif, kata Nabi SAW, jika ada Nabi setelah aku, nescaya Umar lah layak menjadi Nabi. Tuan-tuan bayangkan perubahan yang Allah berikan daripada orang yang memusuhi Islam sehingga nak bunuh Nabi tuan-tuan puan-puan, setelah Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah, menjadi orang yang sangat mencintai Nabi, bahkan berjuang untuk Islam sehingga akhir hayat kehidupan dia. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara hamba Allah yang Allah kurniakan syahid, mati disebabkan kecederaan yang sangat teruk, luka daripada kesan luka tikaman daripada Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ya. Hadirin tuan-tuan rahmati Allah, hidayah yang Allah berikan kepada Thumamah bin Uthal radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalam kitab Sahih Imam Muslim disebutkan berkaitan hidayah tuan-tuan, ada di antara orang Arab yang memeluk Islam
disebabkan beliau diberikan kambing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain. Ada seorang lelaki tuan-puan meminta kambing yang terletak di antara dua bukit daripada Nabi SAW. Fa'atahu iyyahu. Kemudian tanpa ragu-ragu tuan-tuan puan-puan, Nabi SAW berikan dia. Ambillah. Lebih kurang macam tu. Kemudian fa'ata qaumah. Maka beliau kembali kepada kaumnya dalam keadaan beliau telah memeluk Islam. Faqal, maka beliau kata kepada kaum dia, ay qaumin aslimu, wahai kaumku, kalian peluklah Islam. Fa wallah, maka demi Allah, inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhafu al-faqr. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan saya pemberian tanpa rasa takut miskin. Itu yang diucapkan oleh orang Arab ni tuan-tuan. Nabi SAW memberikan saya pemberian tanpa takut miskin, tanpa ada perasaan takut miskin. Kemudian faqala Anas, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, in kana ar-rajul la yuslima ma yuridu illa ad-dunya, fama yuslimu hatta yakuna al-islam ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha. Sesungguhnya jika ada seseorang yang dahulu memeluk Islam kerana niat untuk menginginkan harta dunia, tidaklah ia memeluk Islam sehingga Islam itu sendiri lebih dicintainya daripada dunia dan segala isinya. Hadirin tuan-puan, Nabi kata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, jika dahulu asalnya ada di antara para sahabat memeluk Islam dengan tujuan dunia tuan-puan, asalnya diinginkan dunia. Tetapi setelah beliau mendalami Islam, menghayatinya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka Islam itu menjadi sesuatu yang lebih dicintai berbanding dunia dan segala isinya. Maknanya tuan-tuan dikasihi, ada di antara hamba Allah yang Allah berikan hidayah melalui jalan yang umumnya dia pun tak pernah menyangka. Sebab itu kita sebagai mukmin, mukminah, dalam hati kita tuan-tuan kena ada senantiasa usaha untuk ada sifat husnudzan, berbaik sangka. Cuma berbaik sangka itu sesuai dengan panduan syariat lah tuan-puan kan. Maknanya kita jangan suka untuk menuding jari ataupun menghukum manusia yang lain. Fulan ahlun nar contohlah kan. Fulan ni bakal penduduk neraka ni. Fulan ni memang terlalu banyak dosa dan maksiat. Mustahil syurga ni contohlah. Ya. La, satu perbuatan yang tidak dibenarkan tuan-tuan puan-puan. Sebab kita katakan hidayah itu milik Allah. Selagi mana roh belum sampai dekat halqum tuan-tuan, selagi itu peluang hidayah itu tetap terbuka. Perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi, hadirin tuan-tuan rahmati Allah, dijelaskan lagi melalui kisah Islamnya salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Safwan ibn Umayyah ibn Khalaf radhiyallahu taala anhu. Hadirin tuan-tuan rahmati Allah, Safwan bin Umayyah ibn Khalaf ni siapa? Anak kepada salah seorang musuh Islam yang bernama Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf tuan-tuan puan? Umayyah bin Khalaf ni majikan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang menyeksa Bilal bin Rabah dekat padang pasir tu tuan-puan. Yang meletakkan ataupun memerintahkan batu dia letakkan di atas tubuh badan Bilal bin Rabah. Siapa? Umayyah bin Khalaf. Yang akhirnya Bilal bin Rabah dibebaskan melalui kita sebutkan bukan jaminan, melalui pembebasan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anak dia Safwan ibn Umayyah radhiyallahu anhu akhirnya menjadi di antara para sahabat. Disebabkan matinya Umayyah bin Khalaf dalam peristiwa perang Badar, maka Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu sangat berdendam dengan Nabi SAW. Sehingga peperangan setelah itu tuan-puan beliau sertai dengan tujuan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Sehingga mana dalam peristiwa Fathu Makkah yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah, umumnya ketika itu berapa ramai di antara orang kafir memeluk Islam.
Safwan tetap tidak menginginkan Islam. Sehingga beliau katakan suatu perkataan yang berbentuk sangat angkuh lah tuan-tuan. Dia kata apa? Jika semua orang telah memeluk Islam, tinggal seorang saja yang tak nak memeluk Islam, saya lah tu. Lebih kurang macam tu lah. Betapa dia tak nak memeluk Islam, tuan-tuan. Kemudian beliau berkeinginan untuk keluar daripada Mekah, tetapi Nabi SAW melarangnya dan memintanya untuk tetap tinggal dekat Mekah. Maka Nabi SAW, tuan-puan, ketika mana menyertai peperangan, memenangi peperangan, kemudian memperoleh ghanimah, maka Nabi SAW memang mengetahui di antara yang sangat disukai oleh Safwan ni, tuan-puan, Safwan ni sangat suka harta. Suka harta. Nabi SAW, tuan-puan, memberikannya, mula-mula sekali Nabi berikannya 100 ekor unta. Mula-mula 100 ekor unta. Setelah tu, tuan-puan, diberikan pula 200 ekor unta. Maknanya berapa yang Nabi berikan? 300 ekor unta. Allahu Akbar. Maka kata Safwan ibn Umayyah radhiyallahu anhu, seperti mana diriwayatkan dalam kitab Sahih Imam Muslim, wallah laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hadiah kepada saya banyak sekali. Ya. Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Sebenarnya fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya. Sebenarnya, tuan-tuan, dahulu Nabi SAW adalah orang yang paling saya benci. Disebabkan Nabi SAW selalu bagi hadiah kepada saya, sehingga baginda SAW kini adalah orang yang paling saya cintai. Hadirin, ingat tak sabda Nabi SAW? Tahadu, tahabu. Kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadirin, tuan-tuan, disebabkan Nabi SAW berikan hadiah. Bukan sebarangan hadiah, tuan-tuan. 300 ekor unta. Kalau kita nak buat korban kan, korban apa yang paling mahal, tuan-tuan? Unta. Mahal unta, kan? Bayangkan 300 ekor unta. Nilai sekarang berapa, tuan-tuan? Tinggilah kan? Disebabkan Nabi SAW bagi hadiah, ya. Itu yang diriwayatkan, tuan-puan, yang tak diriwayatkan wallahu alam. Punyalah ditertarik. Dan akhirnya beliau memeluk Islam. Tuan-puan ingat tak apa perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi? Dahulu ada di antara manusia yang memeluk Islam disebabkan harta. Tetapi setelah itu, tuan-puan, Islam tu menjadi lebih dicintai berbanding dunia dan segala isinya. Sebab tu mu'allaf kan, mu'allaf. Di antara yang disebutkan layak menerima zakat, tuan-tuan puan-puan, adalah mu'allaf. Mu'allaf ni siapa? Apa maksud mu'allaf? Mereka yang kita nak usahakan tarik hati-hati mereka supaya tetap teguh dengan Islam. Semasa tak berapa teguh tu, tuan-tuan puan-puan, yang menarik perhatian mereka untuk tetap teguh tu diberikan zakat. Itu di antara yang kita boleh pelajari juga daripada kisah ni. Pada masa yang sama, tuan-puan, keajaiban tak kala kita memberikan hadiah. Ada tak manusia tak suka diberikan hadiah? Hadirin. Umumnya fitrah manusia memang suka dengan hadiah. Hatta tuan-puan yang dikasihi, kalau ada di antara kita yang masih ada permusuhan dengan siapa pun, apatah lagi kerabat kita, apatah lagi orang yang sangat hampir dengan kita, kerabat kita, tuan-tuan puan-puan, di antara manusia yang paling berhak untuk kita buat kebaikan, jika ada di sana perselisihan, pergaduhan, di antara cara yang paling ampuh, tuan-puan, bahkan ia merupakan di antara sunnah Nabi SAW, untuk kita memperbaiki perselisihan, pergaduhan tadi adalah dengan memberikan hadiah. Bagi hadiah. Dengan apa juga bentuk, hadirin. Jika mampu untuk yang best punya hadiah, bagilah. Tak mahal pun tak ada masalah, hadiah. Hatta hadirin tuan-puan rahmati Allah kan. Contohlah semasa kita tak sihat masalah. Ada orang datang ziarah kita, bawa buah-buahan saja. Tak bawa buah-buahan pun, tuan-puan, bawa roti gardenia ke, cuba contoh. Time ziarah. Apa perasaan
orang yang tak sihat tu tuan-tuan. Siapa yang pernah rasa sakit ke ataupun pernah dekat hospital ke tuan-tuan, contoh kan, tengah wadid kat hospital, kemudian ada orang datang ziarah bawa sikit buah tangan, hatta tak bawa tangan pun tuan-tuan, ziarah saja, Masya Allah, itu pun dah sangat menyenangkan hati orang yang diziarah. Apatah lagi kalau diberikan sesuatu. Sebab itu kita nak bagi hadiah ni tuan-tuan perempuan bukan sahaja pada waktu-waktu tertentu khusus, ya. Kita kena usahakan untuk, bila kita nak bagi hadiah, kita bagi hadiah. Bila kita nak usahakan untuk rapatkan ukhuwah, rapatkan silaturahmi, bagi hadiah. Guru saya ada cerita tuan-tuan, Ustazuna Adli hafizahullah, pernah juga mengajar kat sini kan. Dia cerita pengalaman dia tuan-tuan perempuan. Jiran tetangga ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara manusia yang paling berhak untuk kita bergaul dengan baik. Bahkan Allah Ta'ala nyatakan perintah Allah dalam Quran. Bahkan Nabi SAW sebut juga dalam hadis. Atau kama qala, man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyukrim jarah. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia kena muliakan tetamunya. Maka dimuliakan jiran tetangganya. Tuan-tuan, dia cerita ada satu ketika, ada di antara jiran dia tuan-tuan yang sebenarnya menyebabkan ataupun yang membuat satu bentuk gangguan. Gangguan tu maknanya mungkin bising ke apa semua tuan-tuan kan. Lalu beliau jumpa dan beliau nasihat. Nasihat tu dalam bentuk perkataan yang lemah, lembut, hikmah, baik. Ya. Dan dia cerita tuan-tuan rahmati Allah, jiran dia tu ketika itulah belum Islam, memang orang belum Islam lah. Maka disebabkan nasihat dan teguran dia tuan-tuan, jiran dia tu tak boleh nak terima. Lalu setelah tu bermasam muka, kalau lalu tak tegur. Kemudian semasa perayaan mereka tuan-tuan, contoh jiran tetangga yang lain dia bagi cendera hati, dia tak bagi. Maknanya dia terasa tuan-tuan kan. Maka dia pun menyedari keadaan tu. Lalu apa yang dia usahakan tuan-tuan untuk memperbaiki keadaan tu? Beliau bagi hadiah. Pergi rumah jiran tu tuan-tuan, bagi hadiah. Pergi rumah jiran tu, bagi hadiah. Fitrah manusia ni memang suka hadiah tuan-tuan. Setelah diberikan hadiah tu tuan-tuan rahmati Allah, maka hubungan tu lebih baik. Bahkan semakin baik dah. Keajaiban sunnah Nabi SAW dalam bab memberikan hadiah. Tuan-tuan bayangkan apa perkataan orang Arab yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi tuan-tuan. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan saya pemberian tanpa rasa takut miskin. Maknanya tuan-tuan, itu di antara tarbiyah Nabi kepada para sahabat. Dalam bab berurusan keduniaan tuan-tuan, Nabi sangat tarbiyah kepada mereka untuk yakin yang maha memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis atau kama qala, la yanqusul mal atau ma naqasat mal min sadaqah. Atau kama qala Nabi SAW, tidak akan berkurangnya harta dengan sedekah. Maknanya semakin kita memberi itu tuan-tuan puan-puan, kena ada keyakinan bahawa kita tidak sekali-kali akan miskin disebabkan pemberian kita. Bahkan Allah SWT akan memberikan kita gandaan yang lebih besar. Bahkan sebenarnya tuan-puan, tatkala kita memberi tuan-puan, sebelum apa yang kita berikan tu dimanfaatkan oleh penerima, sebenarnya orang yang memberi itu telah mendapat keutamaan terlebih dahulu. Betul tak tuan-tuan? Kita berikan, belum lagi dimanfaatkan pemberian kita tu, sebenarnya telah tercatat di buku catatan amal kita manfaat daripada apa yang kita berikan. Suatu keajaiban memberi ni tuan-tuan perempuan. Dan Nabi SAW senantiasa memberikan pesan untuk kita, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima kan. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita pun nak belajar untuk menjadi tangan yang memberi, tangan yang berada di atas. Hadirin tuan-puan, beberapa kisah yang kita kongsikan pagi ini bercerita berkaitan hidayah. Dan hidayah ini tuan-puan rahmati Allah, sesuatu perkara yang kita kena mohon pada Allah SWT juga. Apa di antara doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Di antara doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mohon 4 perkara, tuan-tuan puan-puan. Hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon diberikan hidayah. Yang kedua, wattaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon agar diberikan taqwa. Wal afaf. Nabi SAW memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat afaf. Afaf ni apa, tuan-tuan rahmati Allah? Dijauhkan daripada apa yang kita tidak inginkan. Kemudian wal ghina. Nabi SAW mohon kepada Allah kekayaan. Pastinya kekayaan bukan kekayaan harta, kekayaan jiwa. Laisal ghina kasratul ard dalam hadis Nabi yang lain. Walakin ghina nafas. Bukanlah kekayaan yang sebenar kekayaan harta, tuan-tuan, tetapi adalah kekayaan jiwa. Sebab bagi sesiapa yang kaya jiwa, tuan-tuan, walau apa jua bentuk keadaan dia, maka dia lah orang yang paling kaya. Ya. Laisal ghina ghina nafas walakin walaisal ghina kasratul arad walakin ghina nafas. Kekayaan yang sebenar bukanlah kekayaan harta, tetapi kekayaan jiwa, tuan-tuan puan-puan. Maka itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mohon agar Allah berikan hidayah, tuan-tuan puan-puan. Kita pun sama, kena mohon agar Allah berikan kita hidayah. Pada masa yang sama, semoga hidayah yang Allah berikan pada kita senantiasa kekal dalam diri kita. Apa di antara doa yang sering kali juga dibaca oleh Nabi SAW? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkan hati hamba atas agamamu. Hati berbolak-balik, tuan-tuan. Quran pun mengajarkan kita doa, kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah ke atas kami. Hadirin tuan-tuan, bukan sahaja kita berdoa agar Allah berikan hidayah, pada masa yang sama semoga Allah tetapkan kita, kekalkan kita di atas hidayah. Sebab hadis yang terakhir sekali, tuan-tuan, kita sebutkan, yang Nabi SAW sebut dalam hadis Imam Muslim, atau kama qala, ada di antara manusia, tuan-tuan, yang seumur hidup dia dalam ketaatan, tetapi sebenarnya merupakan di antara penduduk neraka. Begitu juga sebaliknya, ada di antara manusia yang nampak zahirnya seluruh hidup dia, tuan-tuan, perbuatan dia merupakan di antara perbuatan ahli neraka, tapi akhirnya Allah berikan dia syurga Allah. Hadis, tuan-tuan, bila para sahabat Nabi mendengar sabda Nabi SAW, maka itu di antara hadis yang sangat memberikan satu bentuk kerisauan, bukan sahaja kepada para sahabat, begitu juga kita, tuan-tuan. Sebab kita tak tahu, kan? Dan semoga Allah memberikan kita istiqamah sehingga akhir hayat kehidupan kita, dan semoga Allah memudahkan kita diterima menjadi di antara hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat, tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan beberapa kisah yang saya kongsikan bermanfaat untuk diri saya terutamanya, dan juga tuan-puan semua, insya-Allah. Dan saya mohon maaf lewat tadi, tuan-puan, sebab saya solat dekat Mustaqimah. Isteri saya masih tengah berpantang dekat rumah mertua, tuan-puan. So saya solat subuh di tempat yang lain. Dan saya pagi ni saya ganti Ustaz Nur Firdaus. Tak sihat, tuan-puan. Beliau pun baru balik umrah. Ya. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Ada persoalan? Tak ada kot. Sirah, kan? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khair khalqi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.